Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diceritakan bahawa Sahal bin Abdullah At-Tustari suatu hari tertimpa kelaparan. Dia cuba berjalan tetapi terjatuh. Rasa lapar dan penderitaan yang sangat membuatnya tidak mampu bertahan sehingga tergeletak di serami masjid, yang terjatuh di serami masjid. Akan tetapi dia masih sempat berpesan. Jika Syah Al-Kirmani mati pada hari ini atas kehendak Allah, maka tulislah hal ini dan kirimkan kepadanya. Waktu pun berjalan dan apa yang difirasatkan itu benar-benar terjadi. Ketika Abu Abdullah At-Tughandi, seorang ulama besar di zamannya, pergi ke kota Tus. Dan ketika sampai di daerah Kharwa, dia berkata pada muridnya, belilah roti. Dia pun berangkat dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa roti yang cukup dimakan 2 orang. Belilah yang lebih banyak, perintahnya lagi, kata Abdullah At-Tughandi. Murid itu kembali berangkat dan membeli roti yang sekiranya cukup dimakan oleh 10 orang. Dia memang sengaja membeli lebih tetapi tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya berfikir bahawa perintah ini adalah perintah yang terakhir. Ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan dan naik ke atas gunung, mereka dikejutkan oleh sekumpulan orang yang ditawan pada penyamun. Kaki dan tangan pada tawanan itu dalam keadaan terikat. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Dan sudah beberapa hari mereka tidak makan. Mereka meminta makanan kepada 2 orang asing itu, ini kepada Syekh Abdullah At-Tughandi. Berikan makanan itu pada mereka, kata Abdullah pada muridnya. Ustaz Al-Imam, Imam Qushairi menuturkan pengalaman sufinya ketika bersama gurunya Ustaz Abu Ali Daqqaq. Pengajian Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami tengah berlangsung. Dia sebenarnya lebih senang mendengar sambil memenuhi keluhan orang fakir daripada berbuat yang tidak jelas arahnya. Dan keadaan yang sama Ustaz Abu Ali juga mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdul Rahman, barangkali diam lebih utama baginya. Kemudian dalam hadis tersebut Ustaz berkata, pergilah ke sana, engkau akan mendapati dia sedang duduk di ruangan perpustakaan pribadinya. Dalam perpustakaan itu terdapat beberapa jilid buku yang sampul merah. Yang salah satunya berbentuk segi 4, ukuran kecil. Di dalamnya tertulis beberapa syair Husain bin Mansur. Ambil dan bawalah kemari jilid yang ada syairnya dan jangan berkata apa-apa kepadanya. Ketika itu matahari berada di pertengahan langit. Saya berangkat di tengah terik panas matahari. Kemudian masuk di dalam perpustakaan. Saya menemui Syekh Abu Abdul Rahman dan bukunya sebagaimana disebut oleh guru saya Ustaz Abu Ali Daqqaq. Ketika saya duduk, Syekh mengucapkan sesuatu. Sebagian orang mengingkari salah seorang ulama yang gerakannya ada dalam diamnya. Orang itu saya lihat sendirian dalam rumah sambil berjalan berputar seperti orang yang mabuk asmara. Ketika ditanya keadaannya, dia menjawab, satu masalah menyamarkan saya. Dia kemudian menjelaskan maksudnya pada saya. Sehingga saya tidak mampu mengekang kegembiraan saya sampai saya berdiri dan ikut berputar-putar. Seperti demikianlah keadaan mereka, katanya kemudian. Ketika saya merenungkan apa yang diperintahkan Ustaz Ali Daqqaq kepada saya dan beberapa gambarannya, ini gambaran kitab yang perlu diambil, kemudian membandingkannya dengan penjelasan Syekh Abu Abdul Rahman, saya menjadi bingung. Bagaimana saya harus menyingkapi 2 hal itu? Keluh saya pun mencuba memecahkannya dan berfikir tentang diri saya. Saya akhirnya berkata pada diri saya sendiri, tidak ada arah kecuali, tidak ada cara kecuali kebenaran. Ustaz memberi gambaran pada saya tentang beberapa jilid buku dan perintahnya pada saya untuk membawa buku tersebut kepadanya tanpa harus minta izin kepada pemiliknya. Saya sangat segan kepadanya
yakni kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, dan tidak mungkin menentang perintahnya, yakni perintah guru saya. Lantas untuk apa dia memerintahkan saya demikian? Akhirnya dia, yakni Abdurrahman As-Sulami, mengeluarkan 1/6 dari kalangan Husain bin Mansur yang diberi jodoh As-Sahihur fi Naqdid Duhur. Belum sempat berfikir macam-macam, Syekh Abdul Rahman berkata pada saya, bawalah lembaran itu kepadanya, jadi kepada guru kamu, dan katakan kepadanya, sesungguhnya saya telah mempelajari jilid itu dan saya telah menukil, yakni mencatat beberapa syairnya dalam karangan saya. Kemudian saya berangkat pulang, kata Syekh Abdul Qasim. Diriwayatkan daripada Hasan Al-Haddad yang mengatakan, saya bersama Abdul Qasim Munadi ketika dia sedang bermesra dengan orang-orang fakir. Saya duduk bersama mereka sampai Abu Qasim meminta saya mencari sesuatu, yakni mencari makanan. Keluar dan bawalah sesuatu untuk mereka, yakni untuk fakir miskin ini. Saya sangat senang mendapat tugas ini kerana saya mampu melayani orang-orang fakir. Saya mendatangi mereka dengan sesuatu dan mengetahui keperluan saya. Saya masuk dalam rumah untuk mengambil keranjang lalu keluar. Ketika melewati golongan jalan besar yang penuh dengan deretan para saudagar, saya dikejutkan oleh seorang syekh yang berada di situ. Wajahnya tampak berseri-seri. Saya sampaikan salam padanya, kemudian bertanya, orang-orang miskin masih berada di majlis Abdul Qasim Munadi. Apakah tuan sudah punya sesuatu untuk menjamu mereka? Dia diam sebentar, kemudian menunjukkan pada saya roti, daging, anggur. Dia sampai di pintu. Dia mendekati saya dari arah belakang pintu dan mendorongnya pada tempat di mana saya memasukinya. Saya kembali meminta maaf pada Syekh, saya tidak menemukan mereka. Saya fikir mereka telah pun bepergian. Saya menyampaikan alasan kepada Syekh, kemudian keluar, mendatangi pasar dan kembali membawa sesuatu makanan. Maka kata Syekh Abdul Qasim Al-Munadi masuk. Saya duduk dan menceritakan kepadanya pengalaman saya. Benar, para saudagar yang kamu temui jalanan itu adalah para penguasa. Engkau mendatangi sesuatu pada kaum fakir, maka berilah seperti ini, tidak seperti yang diperolehi daripada saudagar kaum bangsawan. Abu Husain Al-Qurafi berkata, saya mengunjungi Abul Khair At-Tainati atau At-Tinati. Kemudian berkeinginan pulang dan dia keluar mengantar saya sampai di depan pintu masjid. Hai Abul Hasan, panggilnya. Saya tahu bahawa kamu tidak membawa apa-apa bekal. Kerana itu, bawalah 2 apple ini. Saya pun mengambil dan memasukkannya dalam kantung baju. So, saya pergi melanjutkan perjalanan dan tidak membukanya sampai 3 hari. Saya kemudian mengambil sebiji apple dan memakannya. Dan ketika hendak mengambil yang sebiji lagi, tiba-tiba kedua buah itu kembali dalam kantung baju saya. Saya kembali memakan buah dan keduanya kembali seperti semula. Sampai saya tiba di pintu sambungan bangunan, saya berbisik. Kedua buah ini merosakkan keadaan tawakal saya kepada Allah jika dia ketahui saya. Ketika saya mengeluarkan kedua apple itu semuanya dari kantung, tiba-tiba saya melihat seorang miskin yang berselimut dengan kain selimut. Saya ingin apple, katanya. Saya pun memberikan kedua biji apple tersebut kepadanya. Saya menyeberang, saya pun faham bahawa Syekh sebenarnya, ini Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Khair At-Tinati, mengirimkan dua buah apple ini kepada orang miskin tadi. Saya berada di kerumunan orang, saya berada di jalanan, saya berbalik menemui orang miskin tadi dan tidak menemukannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa kisah tentang firasat daripada kisah-kisah yang diceritakan oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Satunya ialah cerita tentang Sahab bin Abdullah At-Tustari. Bila beliau mendapat firasat, tanda dan alamat kematian Abul Faris atau Abul Fawarish, Syah bin Syuja' Al-Kirmani atau Al-Karmani. Jadi antara kemuliaan orang-orang soleh, kemuliaan para ulama, sesama mereka, Allah Ta'ala menjadikan antara mereka itu ada hubungan kerohanian. Walau mungkin mereka tidak bertemu. Kadang-kala mereka dipertemukan melalui mimpi, alamat-alamatnya. Kadang-kala melalui firasat-firasat. Antaranya ialah kisah yang disebut di sini oleh Imam Abdul Qasim tentang Sahal bin Abdul Tustari dengan
teman satu tahun ataupun satu zaman dengannya, Shah Al-Karmani. Di mana jarak mereka ni jauh. Shah ni duduk satu tempat, ini duduk tempat yang lain. Namun berita kematiannya sudah dapat dirasai oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Bila satu hari badannya tak sedap, dia tak berapa sihat sehingga dia terjatuh di masjid. Dia kata ini adalah alamat tanda kematian Shah Karmani. Apa yang berlaku kepada aku ini dah tanda kematiannya. Tanda hampir kematiannya. Maka bila beberapa hari selepas itu, maka berita kematiannya benar-benar berlaku, Shah Karmani. Maka ini firasat. Dan kalau kita baca banyak kitab-kitab tentang kelebihan ulama, ini berlaku bila ada seorang bermimpi, sebagaimana diceritakan dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana dia bermimpi pada hari itu Nabi Adam wafat. Ada seorang ulama mimpi. Maka dia cuba mencari tafsiran dan takbiran. Rupanya pada malam di mana dia bermimpi Nabi Adam wafat, dia jumpa Nabi Adam AS dan mimpi. Dan Nabi Adam tu wafat. Rupanya takbir mimpinya ialah matinya seorang alim, namanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dia mentakbir, itulah dia takbir mimpi. Kadang-kadang saya katakan antara orang alim, orang soleh, mereka ada firasat sesama mereka. Dan mereka ada hubungan kerohanian yang sesama mereka. Walau mereka tak bertemu. Walau mereka tidak berjumpa. Maka ini hubungan kemuliaan sesama orang-orang soleh. Hatta kadang-kala bila mereka ini ingin bertanyakan satu soalan atau punya satu hajat, maka perkara ini sudah dapat dirasai oleh orang soleh yang mereka nak jumpa. Bagaimana kita cerita tentang Imam Ibn Khawas dengan salah seorang muridnya yang datang nak minta makanan, yang datang nak minta keperluan, dah lama beberapa hari tak makan. Lalu kata Ibrahim Khawas, apakah hajatmu Allah tahu atau tidak? Maka kata yang tahu, kalau tahu minta dengan Allah. Jangan cerita kat aku hajatnya. Walau orang ni belum cakap. Kerana ini hubungan tarbiyah. Kerana bila seorang itu punya hubungan tarbiyah yang kuat, ianya bukan sekadar dididik dalam majlis ilmu, bukan dididik dalam mimpi, bukan dididik dengan cara firasat, bukan dididik dengan cara alamat-alamat yang baik. Maka dengan cara itu terbina hubungan yang berterusan. Maka ini yang berlaku kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari dengan salah seorang ulama sezaman dengannya, itu yang bernama Abul Fawaris Shah Al-Kirmani atau Al-Karmani. Dan ada satu kisah yang lain, itu kisah Abu Abdullah At-Tughandi dengan muridnya. Dan satu hari mereka masuk ke kota Tus. Kota Tus ialah kota di negara Iran. Negara Iran. Yang daripada situ juga lahir Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali namanya Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan Tus tempat di mana lahirnya ramai ulama mazhab Syafi'i. Tus. Satu ketika dahulu. Kalau hari ini Syiah lah. Iran di kawasan Tus, di kawasan Shiraz, di kawasan Naisabur. Ini semua kawasan dalam negara Iran, dalam peta Iran hari ini. Tetapi mereka semua bermazhab Syafi'i. Antara Imam Al-Ghazali kita. Maka diceritakan tentang kisah Abdullah At-Tughandi. Dia berkata kepada muridnya, belikan roti. Lalu muridnya pun beli setakat cukup untuk dia dan untuk guru dia. Kata gurunya, beli banyak lagi. Beli banyak. Lalu muridnya pun pergi beli. Yang kali ini dia beli untuk 10 orang makan. Tanpa dia tahu kenapa dia kena beli banyak tu. Sedang hanya dia mengetahui ini perintah guru dia. Maka dia ikut. Akhirnya kedua ni berjalan sehingga terserempak dengan sekumpulan lelaki yang disambung. Nyamuk rompak mereka, ikat tangan dan kaki mereka, membiarkan mereka beberapa hari tak makan. Akhirnya dijumpai oleh Syekh Abdullah At-Tughandi bersama dengan muridnya. Lalu mereka meminta merayu supaya dia beri makan. Dah lama beberapa hari tak makan. Kata Syekh Tughandi, maka roti yang kita beri pada mereka. Maka itulah firasat. Artinya dia dah mengetahui bahawa dia beli ni ada orang memerlukannya. Pasti ada orang memerlukannya. Kan dia disuruh beli banyak. Ini yang berlaku kepada Syekh At-Tughandi. Dan kisah yang ketiga, di mana bila Abu Ali Daqqaq menyuruh muridnya Abdul Qasim Qushairi
dan sekaligus menantunya, supaya bertemu dengan Syekh Abdul Rahman As-Sulami. Kamu pergi jumpa Syekh Abdul Rahman As-Sulami, dia sekarang sedang berada kat maktabah dia. Dan kat situ ada buku bacaan dia. Kamu ambil satu buku yang kulitnya warna merah. Jilid-jilid tadi ada satu jilid, karangan Hussein Mansur. Ambil, jangan beritahu dia. Ambil je buku tu. Maka Syekh Abdul Qasim rasa serba salah. Lama sebab ambil buku tu tapi izin. Suruh ambil je. Dan guru dia nak buku tu. Lalu Abdul Qasim pergi. Abu Sulami ni dia sedang muskil dengan beberapa masalah. Lalu dia cuba kaji. Akhirnya bila dia mengetahui jawapannya, dia cukup gembira sehingga dia menari. Seronok sampai menari. Lalu dia kata kadang-kala mereka yang tidak tahu mengingkari perbuatan kami. Kenapa kami buat tu dan ini? Tapi kalau mereka tahu kenapa kami melakukannya, pasti mereka tak akan mengingkari kami. Lalu Imam Abdul Qasim juga tidak cenderung untuk melihat orang menari. Dia tak melihat ramai-ramai, menari seorang dia. Bila diceritakan kepada masa ini kepada Abdul Qasim Kushairi, dia kata bila kita ni ada muskil dengan satu persoalan dan kita tak jumpa jawapan dan tempoh yang panjang, tiba-tiba bila kita jumpa, kita seronok. Macam tuan-tuan hilang satu barang berharga, lama dah barang ni hilang, tiba terjumpa, rasa macam mana? Kita pun dapat, kita tunjuklah reaksi spontan, seronok. Maka demikian berlaku pada saya, kata Abu Abdul Rahman As-Sulami. Dan bila Abdul Qasim berbahas dengan Abu Abdul Rahman As-Sulami, akhir pun dia dapat jawapan yang sama, tetap tentang beberapa masalah yang dia muskilkan selama ini. Dan akhirnya dia juga bangun menari. Tetapi menari ini bukanlah rutin mereka menari. Tapi setiap kali mereka gembira, dia satu reaksi spontan. Dan kadang-kadang reaksi spontan atas kegembiraan diingkari oleh orang tertentu. Disebut dalam hadis Nabi SAW, kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Taubah ataupun Bab Taubah. Bila Nabi SAW menceritakan Allah bergembira dengan taubat seorang hamba, daripada gembiranya seorang hamba pada keadaan dia bermusafir di padang pasir, lalu membawa tunggangan untanya yang penuh dengan sarat bekalannya. Tiba-tiba dia berehat seketika, tidur, terlelap mata, lalu untanya hilang. Sedangkan dia berada di tengah padang pasir. Maka dia dah rasa putus asa, give up. Memang tak akan jumpa. Tak nampak langsung bayang unta. Nak cari padang pasir, nak cari macam mana padang pasir? Ke kanan, ke kiri, ke hulu, ke hilir sama. Macam duduk tengah laut, tak tahu nak ke mana. Adapun unta dia ni ada pengecaman. Unta ni dalam kepala dia ada waste. Dia dah biasa pengecaman jalan. Itu kemahiran unta. Dia pergi satu tempat, dia dah cam. Dan tuan dia boleh menunggang unta dalam keadaan tidur. Jadi orang ni tidur, unta tu jalan sampai tempat dia. Itu memori seekor unta. Itu unta dijadikan sebagai kenderaan untuk berjalan pada jarak yang jauh. Dia ingatan cukup kuat. Dan kita juga ketahui sifat unta dia pendendam. Maksudnya, kalau ada orang pukul dia, dia ingat muka orang. 10 tahun dia ingat. Datang pula Mekah tahun depan, terajang. Ingat, tinggal laut. Contoh pergi Mekah ke Madinah, nampak unta lempang sebiji. Contohlah. Icam muka ni. Nah. Dia tunggu datang umrah tahun depan. Siap. Kau pergi lagi, kena. Dia ingat. Sebagai binatang, Allah berikan ingatan yang kuat. Unta ini ingatan dia untuk perjalanan. Tiba-tiba, lelaki ni hilang unta di tengah padang pasir. Dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan pasal, dia pun tidur. Tidur balik lah. Dah tak tahu nak buat apa. Tidur. Bila dia celik mata, unta dia kat depan. Lalu dia berkata, ini lafaz hadis. Engkaulah, akulah Tuhanmu. Ya, dia nak bersyukur pada Allah. Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Dia cakap terbalik. Kerana gembira, dipanggil sabkul lisan. Dalam Islam cakap dengan cara terbalik ni, dimaafkan bila dalam situasi begitu. Tetapi bila kita gembira sangat, cakap pun dia terbalik ayat dia.
Akhirnya lelaki ni berkata, dan kita boleh refer hadis ini dan riwayat kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubah. Lelaki ni berkata, ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Dia nak kata, ya Allah, engkaulah Tuhanku, aku hamba-Mu. Tapi dek gembira terbalik bercakap. Terbalik. Maka apakah ia salah? Tak salah dan dimaafkan. Kerana bila seorang itu terlalu gembira, terlalu excited, maka akan berlaku satu perbuatan di luar kawalan dia. Dan tuan-tuan tengoklah dia orang bila buat go kan dia jerit. Dia jerit, dia pun keli padang, buka baju. Tak sedar dia buka baju tu. Akhirnya ramai penaja-penaja baju pada sukan bola sepak ni cuba buat satu undang-undang, bila buat go jangan buang baju sebab dalam tu elang dia. Bila buka baju, dia sudut promotion pada syarikat yang taja pasukan bola sepak, rugilah. Sebab masa go tadilah orang nak tengok orang ni berlari, dah bawa satu jenama. Bawa jenama, Soto Station. Contoh. Lari. Orang pun tengok, oh ni Soto Station taja ni. Tapi kalau dia buka baju, maka tak ada lah benda tu. Kita tengok orang yang buat go tu pun reaksi spontan. Dia bukan macam ada planning macam ni. Spontan dia boleh buat go. Kadang muka tercengang, kadang muka nampak macam gila, macam-macam lah. Kadang-kadang dia berlari sampai keluar stadium dia tak sedar. Lagu dia orang dah sepuk balik, dia buat go balik dah. Sampai macam tu dia punya excited. Ini berlaku dalam kegembiraan manusia. Sama juga. Syekh Abdul Rahman Sulami. Dia gembira jumpa satu jawapan pada satu permasalahan. Dia punya seronok, dia menari seorang dia. Lalu orang kata apa Syekh ni gatal atau teruk menari seorang-seorang. Kerana dia jumpa satu jawapan pada masalah. Dan terlalu gembira. Akhir Junaid, lalu Abu Qasim Qushayri pun, dia pun bila dengar penjelasan, dia pun seronok jawapan tadi, maka dia pun turut buat satu reaksi menari dia. Oh macam ni rupanya. Kata macam ni lah tuan-tuan. Gitu. Kalau tuan-tuan tengok bola lah. Orang tengok bola. Saya tak minat bola kalau orang tengok bola. Dia kalau tengok bola kat depan TV biasa je. Dia pergi stadium. Dia punya aura penyokong tu kuat. Dengan dia, kadang orang ni lupa dia tu perempuan. Dia bersorak macam lelaki-lelaki. Kadang dia pun lupa dia tok bilang masjid. Dia pun bersorak. Kenapa? Dia macam aura hari tu, bagi orang minat sukan lah. Kita tanya orang pergi stadium tu, saya tak pernah pergi stadium, yang pergi stadium. Apa dia punya rasa? Oh lain sahab. Bunyi gendang tu macam nak perang. Reaksi-reaksi spontan itu berlaku kerana apa? Ia berlaku pada semua kita. Kalau jenis orang minat benda ni, dia akan ada reaksi dia. Yang minat macam ni, dia ada reaksi dia. Maka itu jawapan dia. Kenapa berlaku tarian tadi? Bukanlah maksud tarian menari sebagai satu persembahan, bukan. Menunjukkan excited pada suatu jawapan yang dia jumpa. Dia kata, ini adalah perbuatan spontan. Tak ada isu. Dan Abdul Qasim pun dia juga jumpa satu hujah yang sama. Akhirnya, masalah dia sekarang ialah nak ambil buku tanpa izin. Masalah ni. Tok Guru suruh. Kalau tak dengar cakap Tok Guru lawan. Ambil buku tanpa izin pun masalah. Mungkin pada pandang Syekh ni nak uji ataupun guru nak uji keberanian kamu minta buku tu. Akhirnya kata Abdul Qasim, Tok Guru dia kata pada Sulami, saya ni ada wasiat guru saya nak ambil buku ni. Nak ambil buku ni daripada Tuhan. Lalu Abdul Rahman Sulami pun ambil buku tu. Dia kata beritahu Tok Guru kamu. Buku ni karangan Husain Mansur. Beritahu guru kamu, syair di dalamnya aku dah letak dalam sebahagian daripada kitab yang aku karang. Ambil ni hantar pada Tok Guru kamu. Pada buku tu berjilid, dia pada jilid yang ada syair. Itu pada 1/6 atau jilid yang ke-6 daripada jilid-jilid buku tersebut. Tok Guru Abu Ali Dakar, firasatnya dia tahu Syekh tu buat apa sekarang. Kerana kalau Syekh As-Sulami juga mengetahui keperluan guru tu terhadap buku ni. Manakala Abdul Qasim Qushayri menjadi sebab melihat dua kemuliaan para ulama ini. Gurunya dan teman pada guru. Akhirnya dia buat buku tu, pulang jumpa dengan gurunya untuk dia nak baca syair. Syair di situ ialah ungkapan-ungkapan ketuhanan.
Kerana sebahagian syair itu melembutkan hati. Kita tuan-tuan kalau kita lihat, kalau kita minat syair atau orang minat puisi dan sebagainya, khususnya puisi-puisi ketuhanan, dia melembutkan hati kita. Dia menjadikan hati kita punya sense, punya ihasas, punya sensor. Punya hati kita lebih punya kelembutannya. Ini kelebihan syair. Kisah yang seterusnya itu kisah yang keempat. Kisah Hasan Haddad menceritakan dia bersama gurunya Abul Qasim Munadi. Ini terjemahan yang mudah untuk tuan-tuan faham. Bila gurunya Abul Qasim Munadi berkata pada muridnya, "Wahai Haddad, pergi cari makanan kerana di samping aku ni ada orang-orang miskin." Dan dimaksudkan fuqara di sini ialah orang-orang yang tidak berfikir tentang makanan. Dan mereka ni banyak berfikir tentang bagaimana beribadat pada Allah. Namun keperluan mereka dijaga oleh orang-orang baik, orang soleh. Lalu kata Abul Qasim Munadi, pergi kamu ke pasar cari sesuatu makanan, minuman. Akhirnya kata Hasan Haddad, saya pun seronok lah. Kerana dapat berkhidmat kepada para fuqara, orang miskin. Dan dapat bawa makanan, seronok. Maka dia pun pergi ke pasar. Sampai ke pasar, dia sampai ke Sikkah, dipanggil Sikkah Sayyar. Ada seorang ulama di situ. Tapi ulama tadi, dia disponsorship oleh penguasa kerajaan. Dan penguasa kerajaan itu terkenal dengan harta-harta syubhahnya. Tuan-tuan bayang orang yang jadi penguasa sultan ni, syubhah dia banyak. Duit cukai ambil, duit judi ambil, semua duit ambil. Ini yang berlaku pada zaman tu. Maka satu syekh ini di tempat pengajiannya disponsorship oleh kelompok ini, kelompok penguasa sultan. Lalu bila syekh ni jumpa orang ni, dia pun seronok. Ada apa? Kami ni ada tamu para fakir miskin. Jadi ada keperluan kami untuk beri makan. Lalu kata syekh yang berada di pusat pengajian tersebut, disponsorship oleh kerajaan tadi, dia kata ambil apa nak ambil? Roti ada, daging ada, anggur ada. Dia cukup roti, daging dan buahan. Maka dia pun penuhi bakul dia. Dan bila mana dia balik bertemu dengan gurunya Abul Qasim Munadi, belum sampai ke pintu, Abul Qasim kata, hantar balik. Sini dia terjemah silap sikit. Hantar balik tempat di mana kamu ambil makanan tu. Hantar balik, aku tak nak. Kerana ini Abul Qasim Munadi dengan firasatnya mengetahui ini sumber yang tak baik. Syubhah. Akhirnya bila syekh dah kata suruh hantar balik, aku pun hantar balik. Bila hantar balik, jumpa balik syekh tadi. Lalu minta maaf. Maaf syekh, saya kena hantar balik. Dia tak kata guru dia. Sebab antara akhlak seorang murid, dia tak pergunakan nama gurunya pada benda-benda yang mungkin mengaibkan guru. Dia kata saya hantar balik sebab orang-orang miskin tu tak ada dah. Qad tafarraqu, mereka balik, dia tak ada orang nak makan. Dia kena hantar balik lah, beri orang sinilah makan. Dia tak kata guru dia kata hantar balik. Atau dia terus beri satu gambaran dia sebab mungkin harta syekh ni haram kot. Tak, dia tak sebut. Ni orang yang belajar, dia kena tahu bagaimana cara nama baik guru. Ada benda-benda yang walaupun guru dia suruh, tapi benda-benda itu mungkin memberikan suatu gambaran yang tak elok pada orang tak faham, maka jangan disebut guru dia. Pula dengan alasan yang dia boleh buat sendiri. Alasan yang sesuai. Maka kata Hasan Haddad, minta maaf, orang miskin yang bertamu kepada kami, semua dah balik. Qad tafarraqu. Tak ada orang dah. Jadi saya nak pulangkan balik lah. Sebab ajak saya bawa makanan ni untuk mereka. Akhirnya dipulangkan. Dia menjaga air muka orang yang beri dia. Dan dia juga menjaga maruah gurunya. Tapi gurunya tahu kenapa dia tolak. Gurunya tak beritahu lagi sebabnya. Tapi anak murid dengar dulu, buat dulu. Sebab nanti dia beritahu. Lalu anak murid ni pergi cari tempat lain. Saya jumpa satu tempat yang baik. Diberikan keperluannya, lalu balik. Lalu kata gurunya, maukah aku kisahkan kisah yang berlaku dengan kita tadi?
Adapun kalau kamu lain kali nak beri makanan kepada tetamu aku, carilah daripada orang yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu ialah penguasa sultan. Dan aku tahu tentang syubhat hartanya. Dan yang kedua tu aku tahu tentang kesolehannya. Maka ambil. So, di sini para ulama bicara satu hukum. Hukum mengambil wang sultan, wang orang yang bekerja dengan para pemerintah ini. Apa hukum? Sebagian ulama mengharamkannya. Bila mana pemerintah itu tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada warak. Kerana dia akan campurkan seluruh harta negara berupa zakat, berupa cukai-cukai yang zalim dalam pembendaraannya. Dia mengambilnya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, bila dengar anaknya dilantik menjadi mufti, maka dia tak lagi pergi rumah anak dia. Dan hatta kalau dia pergi rumah anak dia tak akan makan lagi. Kalau sebelum ni, kalau dia pergi rumah anak dia angkat makanan, dia makan habis. Tapi bila dengar anak dia nak dilantik menjadi mufti, dia dah tak pergi rumah anak dia. Dan kalau pergi, dia tak akan makan lagi. Sebab tu ni ada income yang tidak baik. Kerana kebanyakan ketika itu, para sultan, para pemerintah, menggunakan para ulama, memberikan fatwa untuk menyokong dia. Bukan memberi upah atas fatwa. Sedangkan para ulama tidak mengambil upah atas fatwa. Seperti Imam Malik waktu Harun al-Rashid beri kepada dia 10,000 dinar. 10,000 keping wang emas. Hadiah. Dia ambil dan disimpan. Dia tak belanja. Dan ketika mana diminta fatwa kepadanya, suatu yang tidak menyamai apa yang dikehendaki oleh Khalifah Harun al-Rashid ketika itu. Muka-muka Harun al-Rashid ni berubah. Kalau fatwa ikut dia, dia semua berubah. Kerana Imam Malik ni tegas. Sebab ketika itu para ulama mengatakan semua ilmu selain daripada Imam Malik tidak benar, melainkan ilmu Imam Malik. Maksud tak benar ni bukanlah dia mengaji tak betul. Dari sudut menyampaikan dengan ketegasan. Dia tak ada ngampu-ngampu, tak ada. Cakap terang. Lepas tu mereka tak berani beri fatwa, melainkan ada Imam Malik. Kerana fatwa Imam Malik ni fatwa berasaskan pada kebenaran. Yang lain duk ngiring kanan kiri, tengok keperluan. Lalu bila Harun al-Rashid tak suka dengan Imam Malik dengan fatwanya, apa kata Imam Malik pada Harun al-Rashid? Dia kata, wahai Sultan, wahai Amirul Mukminin, duit yang tuanku bagi dia masih ada, kalau nak saya bagi balik. Harun al-Rashid tak cakap apa. Dia nak beritahu, saya tak terpengaruh dengan hadiah tu. Atau Imam Malik dia tak belanja duit itu, disimpan. Dan bila Harun al-Rashid tak suka dengan fatwa, dia kata, duit yang tuanku bagi masih saya simpan, kalau tuanku nak balik, ambil lah. Anytime. Tapi bila Lais bin Sa'ad al-Misri, seorang ulama kaya jutawan daripada Mesir, dia suka beri hadiah pada Imam Malik. Dan kadang-kadang dia beri satu dulang kurma rutab terbaik. Dan di bawahnya dia letak kepingan emas yang banyak. Sebab dia tak nak tunjuklah orang-orang dia beri hadiah pada wakil-wakil, pada anak-anak murid. Atas tu dihiasi dengan rutab yang baik, tapi bawah tu semua kepingan emas. Puluhan ribu kepingan emas. Dan dihadiahkan pada Imam Malik. Dan Imam Malik kalau dapat daripada Lais bin Sa'ad, dia tu belanja. Kenapa? Ini orang baik, orang soleh, duit dia bagus. Dia tak teragak-agak. Dia makan kurma dan dia ambil duit. Saya sebut tadi bahawa ulama bicara tentang hukum menerima hadiah daripada pemerintah yang kebiasaan mereka ini, harta mereka penuh dengan syubhat. Sebagian ulama mengharamkannya. Tidak mengambil. Sebagian ulama mengambilnya demi maslahat. Maksudnya, bimbang-bimbang akan dizalimi kalau tak ambil. Ini Imam Syafi'i, waktu dia menghadap Khalifah Harun al-Rashid, dalam satu fitnah yang masyhur, yang berakhir dengan terbebasnya Imam Syafi'i atas fitnah tersebut. Maka beliau dihadiahkan oleh Harun al-Rashid dengan 10,000 dinar. Lalu kata Harun al-Rashid kepada menterinya, ikut apa dia buat? Beritahu seorang tentera ikut. Lalu Imam Syafi'i dapat 10,000. Apa dia buat? Sepanjang di jalan disedekahkan semua sampai licin. Dia tak ambil oleh satu sen. Dan kemudian dia bertemu dengan gurunya Muhammad Hasan Syaibani. Dia pun pinjam duit. Kata Muhammad Hasan, baru dapat duit. Pinjam dah dengan aku.
Oh dapat duit dari 10,000. Dia nak keping emas. Kalau sekeping emas, 1 dinar yang lebih kurang 4 gram, 4.25 gram. Kalau kita nilai sekarang. Kalau sekarang segram RM300 lah. Ini bukan 1,400. Kalau tak dapat lah 10,000 keping. Banyak lah dapat. Tapi masyarakat semua dia bagi sepanjang jalan sampai licin. Bukan dibuat satu khemah. Siapa ada hajat datang sini. Lalu dibagi sampai licin. Lepas licin duit dia jumpa dengan gurunya. Mama Hasan Syaibani, Tok Guru pinjam duit sikit nak belanja. Tok Guru dia pun tercengang, baru dapat 10,000. Maka dia pun senyum. Dan Mama Hasan tahu dia tak ambil duit pun. Walau 1 sen. Sampai macam tu warak mereka. Ini ada dalam babul warak. Ada yang kata, selagi mana pemerintah itu ada wang halalnya, maka diihtimal di situ. Ini bab hukum keharusannya. Yang mereka tak ambil kerana waraknya. Warak, sifat warak. Dan kerana mereka bimbang, mereka dipergunakan. Atas sebab diberi duit, dipergunakan. Sebab mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kamu menjadi tawanan kepada orang yang berbuat baik pada kamu. Contoh kalau orang tu buat baik kat kita, kita macam jadi banduan kat dia. Maksudnya, tuan-tuan kena dengar cakap dia sikit lah. Kalau tak dengar, kan aku bagi bulan-bulan. Kita dah goyang dah. Kan itu setengah ulama tidak mahu menerima pemberian seumpama itu. Yang menjadikan mereka seperti terpaksa kunci mulut dalam memberi nasihat. Atau kunci mulut dalam menyatakan kebenaran. Duit, harta seperti itu mereka tak nak. Tapi kalau harta yang orang bagi, tanpa menutup mulut mereka, tak nak tegur, mereka tegur je, maka mereka akan ambil. Ada orang-orang yang soleh mereka kenal, yang bukan beri duit tu sebab nak suruh tutup mulut Tok Guru, janganlah koning saya lebih-lebih. Janganlah tegur saya lebih-lebih. Apa yang saya buat ni, carilah dalil kata boleh. Maka untuk itu ulama' takkan terima. Yang saya maksudkan ulama' yang soleh. Maka ini cerita kenapa Imam Al-Munadi tak suruh atau suruh anak murid dia, disuruh anak murid hantar balik makanan tu. Kerana ada syubhah kepada para penguasa pada zaman tu. Dan kisah yang berikutnya ialah kisah Imam Qurafi. Dia kata saya jumpa dengan salah seorang ulama namanya Abul Khair At-Tainati atau Tainati. Ulama ni waktu mereka ziarahi, lalu kata Abul Khair, saya rasa awak ni macam tak ada bekalan apa-apa. Ni ambil buah apple 2 biji. Bawa lah bekal. Maka dia bawa. Bila dia rasa penat, lapar, dia pun keluarkan sebiji apple, dia makan. Dan bila dia penat lagi, dia ambil sebiji lagi, dia tengok ada 2 biji lagi. Ni tak habis. Maka dia makan sebiji lagi. Dia tengok kembali 2 biji. Maka ini karamah. Dah makan, ada lagi. Dah makan, ada lagi. Sampailah dia kata, tak boleh ni. Kalau buah ni, boleh rosakkan tawakal saya. Pokoknya saya duk fikir, apa ada buah apa? Saya tawakal pada Allah. Kita lihat mereka, orang soleh, takut benda-benda yang boleh merosakkan tawakal mereka pada Allah. Sampai kita duk rasa kalau tak ada orang ni, susahlah kita. Tak ada buah ni, susahlah kita. Tak ada makanan ni, kebululah kita. Kadang-kadang kita membuang suatu benda yang dengannya kita telah menjadi satu bentuk tawakal kita. Sakit, saya Ustaz pening kepala penado. Pening kepala penado. Cuba awak kalau pening kepala jangan makan penado. Kenapa? Nak buang keterbergantungan yang boleh rosakkan tawakal. Bukan kita kata tak makan ubat, bimbang. Tuan-tuan duk fikir, saya Ustaz kalau sakit sikit, penado hilang. Penado hilang. Takut lepas tu kita hilang, bukan penyakit hilang. Maksudnya, kita tahu segala sebab yang kita ambil ni sekadar sebab, bukan hakikat. Dan tawakal kita mesti dengan Allah. Dan Allah bila sayang seorang hamba, Allah putuskan semua sebab sehingga benar tawakalnya pada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjuk pada sahabat kita di Palestin. Allah putuskan segala sebab, tak ada orang tolong dia. Tak ada orang beri senjata pada dia. Tak ada orang nak ulur makanan pun ke dia. Tapi Allah menunjukkan benar tawakal padanya. Dan yang aneh, kata mereka, para mujahidin, setiap kali kami tembak, memang kena. Tembak tu kena. Dan kita kalau tuan-tuan perhati video-video, setiap kali tembakan dilepaskan, mesti kena. Dan kena tepat tempat yang akan merosakkan benda tu. Bukan pernah salah seorang mujahidin berkata, bila kami ni fikir, nak tembak kereta kebal ni, takut peluru habis sebab peluru terhad. Kerana mereka buat sendiri. Dia tak macam Israel, semua negara datang hantar.
Thailand hantar, Amerika hantar, Ukraine hantar, India hantar. Bukan terbaru bila India menghantar ramai orang-orang India Hindu untuk pergi perang di Palestin menjadi tentera upang Israel kerana mereka kata kami nak berseronok-seronok membunuh orang Islam. Bukan mereka berkata kami dengan cara ini belajar bagaimana cara untuk menghapuskan orang Islam di India. Kami pergi ke Palestin ni sebab kami nak belajar cara nak bunuh semua orang Islam di India. Itu mereka kata, tentera-tentera mereka. Akhirnya ramailah tentera daripada India, orang India yang datang berperang bagi pihak Israel. Dan bila kita baca berita macam mana di orang-orang Palestin berpuluh ribu bekerja di kawasan haram Israel ini. Tapi bila mereka mula menunjukkan permusuhan pada semua orang Palestin, mereka hentikan semua permit bekerja. Yang datang daripada Rufah Gharbiyah, datang daripada Jenin, datang daripada sekian-sekian tempat yang bukan daripada Gaza. Mereka batalkan, lalu mereka menggantikan dengan pekerja Hindu yang datang daripada India. Puluhan ribu. Orang India suka dia kata kami nak ke Israel sebab perempuannya lawa-lawa. Macam-macam cerita lah. Baik, kisah Mujahidin di Gaza, kami pun tak nak tembak sebab nak jimat peluru. Tiba-tiba pistol tu tertembak senapan. Tembak kena ke badan tu. Kami takut tembak kan tak kena kan peluru tu. Kerana setiap peluru tu berhasil. Kalau kita dalam motor tentera kita, satu peluru satu musuh. Kan motor tentera kalau tuan pergi kat kem-kem tentera simpanan di sini, satu peluru satu musuh motor dia. Di Palestin, dia ke satu peluru tu satu kereta kebal. Bukan satu musuh, kereta kebal dengan 6, 7, 10 orang dalam tu. Peluru tadi. Dan Allah berikan pertolongan. Bila satu ketika yang terbaru yang menggemparkan Israel Arab. Negara Arab Israel. Mereka sedang letak bom-bom untuk letukkan bangunan di Gaza. Dia kawal dengan kereta kebal, dengan tentera. Masuk bahagian engineering, bahagian handasah, engineering. Pasang bom-bom di setiap bangunan. Datang beberapa orang tentera Hamas. Niat mereka cuma nak tembak kereta kebal, tembak tentera. Akhir sebab tembakan tadi, kena bangunan yang dipasang dengan bom yang Israel sendiri pasang, akhir berlaku satu letupan besar, membunuh semua tentera di situ. Sehingga dia menjadi satu tajuk utama berita di Israel. Akhirnya, pemimpin mereka semua beri kenyataan hari yang menduka citakan kita. Mati semua. 24 orang tentera termasuk seorang pegawai tinggi. Dengan runtuhan bangunan yang mereka sendiri letak bom. Memang dia tembak tu. Letupan tadi kena pada tu. Satu bentuk pertolongan Allah. Maksudnya tuan-tuan, bila Allah nak, Allah sayangkan kita, Allah putuskan sebab. Supaya kita benar-benar melihat Allah dan pertolongannya. Kadang-kadang saya demam, saya makan Panadol tak baik. Kenapa? Kerana Allah sayangkan saya. Jangan duk bermazhab Panadol. Ini mazhab Panadiyun Panadol. Apa pun Panadol. Apa pun Panadol. Dia jadi satu mazhab dia. Tak bawa Panadol susahlah kita demam nak buat apa ni. Kata Allah boleh sembuhkan kita dengan semua benda. Bukan kita larang dari sudut ikhtiar. Bukan masalah ikhtiar. Masalah pergantungan kita pada ikhtiar itu salah. Ikhtiar satu jalan kita cari. Tapi bukan bergantung. Kita duk bergantung customer ni. Jangan bergantung. As long dia customer kita okey. Tapi kita yakin rezeki Allah datang daripada mana-mana. Akhirnya kita tengok ada orang daripada jauh. Negeri lain datang ke kedai kita makan. Itu siapa ajak dia datang? Allah hantar dia datang makan kedai kita. Allah hantar dia jadi customer kita. Padahal kita tak pernah berjanji untuk dia datang ke sini. Tapi itulah tawakal. Okay, jadi buah apple tadi, boleh rosak tawakal dia pun, kena buang. Cara buang bersedekah lah. Tiba-tiba dia jumpa seorang tua yang sedang berselimut. Orang tu dia kata, ada tak buah apple saya nak? Lalu dia bertanya, nak buah apple. Dia pun ambil, dia terus beri pada orang tua ni. Dan bila dia tinggalkan orang tua ni, lalu dia pun terdetik. Rupanya, ni Tok Guru aku jumpa Abdul Khair yang aku jumpa, dia barangkali niat dia apple tadi supaya beri pada orang tua tu, bukan aku makan. Akhirnya cepat-cepat dia paling semula nak cari orang tua tu dah tak jumpa. Dan itu firasat. Nak zahirnya beri awak buat bekal ni. Tapi hakikatnya untuk sampai pada seorang hamba Allah ini.
Karena kalau kita lihat secara kehidupan kita, ada orang Allah jadikan dia sebab untuk kita dapat rezeki. Melalui perantaraan sekian-sekian orang soleh, dia dapat. Kan itulah dia sunatullah pada setiap hamba-hamba. Kan itu. Jadi kita bercerita tentang rezeki, bercerita tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Semuanya dalam takdir Allah Ta'ala. Penting kita memperbetulkan tawakal kita pada Allah, memperelokkan prasangka kita pada Allah. Dengan itu kita akan hidup tanpa rasa takut. Rezeki kita tertulis dan tercatat. Orang macam ni tuan-tuan yang berani mencuba semua perkara. Dia tak ada istilah serik-serik, tak ada. Saya akan cuba. Kalau itu rezeki saya. Itu rezeki kita akan cuba. Ikhtiar sebagai satu alat. Manakala hasilnya ialah dalam datang dengan takdir Allah Ta'ala. Ini bagaimana firasat-firasat mendidik, mentarbiah. Bagaimana firasat menunjukkan kealiman, kesolehan, kebaikan seseorang. Dan bagaimana dalam firasat itu ada satu persoalan yang ditimbulkan untuk memberi kepada kita satu jawapan yang menyelamatkan, yang menjaga agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.